So saya tak buat lagi dalam group author. So nanti saya akan sharekan berkaitan dengan RPP dan yang berkaitan dengan subjek ni lah. Okey, nanti kita akan saya akan maklumkanlah bila author tu dah sedia untuk awak share, untuk awak awak buka. Okey, so untuk first kelas ni kita akan tengok RPP dahulu. Awak boleh juga rujuk RPP yang saya dah berikan ni untuk awak punya view lah pada sepanjang semester ini. Okey, sekejap ya. Okay, nampak tak? Tak nampak Puan. Belum keluar lagi Puan. Belum keluar lagi nampak pula sekejap Sekejap. Okey, sekejap. Mana pula ni? Okey, sekejap. Okay, nampak tak apa yang saya share? Dah nampak dah Puan. Okey, dah nampak. Okey, so ini adalah RPP untuk subjek ni. So saya terangkan sedikit lah, nanti awak boleh baca lah lagi lebih lanjut. So kita pergi, sebab kita kena terkenal dulu apa subjek ni kan sebelum awak nak belajar apa yang awak nak belajar semester ni. Okey, subjek ni 2 kredit compulsory awak kena ambil. Apa yang awak akan belajar pada dalam subjek ni ataupun kursus ni adalah berkaitan dengan macam mana sesuatu projek itu diuruskan, proses-proses pengurusan projek, siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan projek. Saya pasti awak dah sentuh sedikit dalam kontrak dan taksiran parties involved in construction, betul tak? Pihak-pihak yang ada dalam pembinaan. Tapi dalam kontrak dan taksiran dia more on responsibility, more on contractor. Maksudnya contract condition dia macam mana, siapa yang berkontrak. Okey, dalam pengurusan projek ni kita akan lihat more on apa yang mereka akan buat dan juga tanggungjawab mereka serta dari segi phase dia ataupun kat mana mereka tu terlibat dalam projek. Berbandinglah so sebab nanti awak akan juga sentuh sedikit more on procurement method. Procurement method ni maksud dia macam mana projek tu di-delivery. Maksudnya macam mana projek tu disiapkan. Apa fasa-fasa dia tu more on project management lah. Compare kalau masa kontrak dan taksiran dia lebih kepada kontrak each party. Kemudian kita akan lihat kenapa perlu ada pengurusan projek, apa yang sebenarnya kita nak capai. Sebenarnya pihak tujuan pengurusan projek, kalau kat sini awak boleh lihat dia kata to achieve specific goals and meet specific success criteria at a specified time. So kat sini untuk menerangkan tentang macam ni kita nak dapatkan, nak meet goal tadi tu. Okay, so kita akan explore apakah function ataupun proses dalam pengurusan projek. Itu dari segi sinopsisnya lah, secara generalnya apa yang awak akan belajar macam mana dari segi pengurusan sesuatu projek. So kita akan lihat nanti apa dia sebenarnya projek. Adakah kita akan lihat construction sahaja ataupun sebenarnya project management ni semua activities kita boleh implement. Okay. So untuk subjek ni ada 2 orang pensyarah yang mengajar, saya dan juga Cik Siti Hatijah untuk section 5, 6, 7 dan 8. Saya juga course coordinator bagi subjek ini. Okay, so ini adalah apa CLO ataupun outcome yang awak perlu yang akan diperolehi oleh student dan apabila selesai menghadiri ataupun selesai subjek ini pada akhir semester nanti, iaitu demonstrate an understanding on fundamental project management, process and project life cycle. So awak akan tahu, awak akan faham apa sebenarnya basic fundamental ni, maksudnya asas dalam pengurusan projek. Kita tak adalah pergi in detail, tapi kita akan belajar fundamental project management. Kemudian construct and determine the time needed to successfully complete a project
using current planning and scheduling technique. So salah satu proses pengurusan projek adalah kita nak meet objective on specified time. So bila kita nak specified time, kita dari segi pengurusan perlu ada planning. So nak planning kita akan guna scheduling technique. So student akan didedahkan macam mana nak guna nak buat scheduling technique based on activities of project nanti. Okey, kemudian CLO yang ketiga yang akan yang perlu dicapai adalah benefit of project management practice in construction engineering firm ataupun construction engineering project. Apa sebenarnya benefit on project management practice ni tadi? Okey, kemudian ini adalah tak apalah, nanti baca sendirilah. Kita akan jalankan semua kursus ni secara lecture, tutorial dan juga ada projek, dan mungkin akan ada seminar. Seminar from industrial practitioner lah, nanti kita akan lihat. So ada test, quiz, tutorial terbiasa, exam, final exam. Subjek ni ada final exam, dan seperti biasa akan ada projek akan buat dalam, dan kemudian outputnya dalam bentuk presentation dan juga reporting. Okay. Okay, ini adalah topik-topik yang awak akan belajar. Actually awak akan ada 6 topik. Awak akan ada 6 topik yang awak akan sentuh untuk 14 minggu ni. Okay, 6 topik. Okay, so topik pertama adalah Introduction to Project Management. Tentang apa dia fundamental of project management. Kita akan lihat dari segi project management konsep, dari segi project proses, project management process, purpose of project management, type of construction project. Kemudian kita akan lihat parties involved, dan chapter tu kita akan lihat siapa dia sebenarnya project manager. Sebenarnya dia dekat mana, whether project manager tu on the side ke, contractor side ke. So kita akan lihatlah kat mana project manager. So itu akan di chapter 2 selepas kita dah tahu tentang apa dia project management. Kemudian kita akan lihat organisation, tu chapter 2, project manager and organisation. Okay, kemudian kita akan lihat procurement method. Okay, kalau awak lihat kat sini ada traditional approach, design and build, turnkey, build operate transfer, project management, professional construction project management. Okay, yang ini yang macam saya kata tadi lah, awak dah sentuh dekat contract and estimation, tapi contract estimation on contractual part. Yang ini adalah dari segi responsibility dan kat mana phase tu berlaku. Okay, kemudian bila kita dah tahu procurement, kita dah tahu project management, okay, kita dah tahu siapa project manager. Kita akan pergi ke chapter 4 berkaitan dengan planning and scheduling, sebab planning ni adalah salah satu item paling penting dalam pengurusan projek. 80% daripada pengurusan projek bergantung pada planning. So kalau planning tu fail, dia akan menyebabkan projek juga boleh menyebabkan projek gagal. Samalah juga kalau kita buat apa-apa projek, kita kena ada planning. So planning ni kita akan lihat apa dia proses planning, identify activities, dan kita akan buat structure ataupun kita akan breakdownkan dia punya structure. So tu dari segi first part of scheduling lah. Chapter 7 chapter 4 lebih kurang minggu ke-7. So chapter planning ni panjang, agak panjang. So kita akan ambil masa dalam lebih kurang 4 minggu sebulan macam tu lah. Kita akan belajar jenis-jenis scheduling. Kemudian kita akan, kat sini akan ada banyak tutorial lah kat sini, chapter 4 ni. Dekat chapter 4 ni kita akan sentuh dari segi kaedah planning, macam mana kita nak develop planning. So semua dekat dalam chapter 4 nanti. So awak lihat jugalah. Okay, chapter 4 ni kita akan buat chapter 4 ni kita akan buat secara face to face. Akan ada kelas secara face to face. Kalau awak lihat kat sini ni yang ada dua-dua ni, yang sebelah sini ni secara face to face. Kalau saya lupa nak terangkan kat atas ni. Okay, kalau awak lihat kat atas ni, ini adalah physical, yang ini adalah online. So for the early week ni kita akan lihat secara online lah. Tapi pada yang chapter 4 ni yang dah tengah-tengah minggu nanti, insya-Allah masa ni pun COVID pun dah peringkat endemik yang mungkin insya-Allah dah makin baik kan. So kita bolehlah start kelas. Awak pun dah rindu nak pergi kelas kan? Dah lama tak pergi kelas, betul tak? Betul Puan, betul.
Kan mesti awak dah Oh, rindu nak pergi kelas. Awak punya batch belum pernah pergi kelas kot. Dah pernah masuk bilik kuliah belum? benar-benar. Pernah Benar je lah puan, kan. Benar. benar. Okay, tapi tak lama kan. Maksudnya sekejap je awak dah kena online balik kan. Di kelas ni boleh borak-borak dengan kawan kan. Boleh kacau-kacau kawan, betul tak? Kalau kat online kan awak duduk Betul bang, seorang-seorang betul. kat bilik, betul? Lepas kelas boleh pergi makan. Okey, so insyaAllah lah nanti kita akan ada kelas secara fizikal lah. Okey, kita untuk chapter 4. Okey, sebab yang chapter 4 ni lebih mudah kalau kita secara face to face. Kita akan pergi resource management. Lebih kepada kita akan 2 minggu lah resource management tu berkaitan dengan pengurusan sumber. So kita akan lihatlah apa sumber-sumber yang digunakan dan apa sumber-sumber yang diperlukan dalam pengurusan projek ni. Adakah manusia sahaja ataupun dia berkaitan dengan kos ke ataupun logis. So kita akan lihat dekat resource management. Kemudian kita akan pergi chapter 16 sekali minggu ke-13 dan 14 berkaitan dengan ni more pada soft skill iaitu project communication and documentation on construction part lah. Okey. Okey, ini adalah 6 topik bagi 14 minggu. 14 minggu yang akan berjalan pada semester ini. Ni topik-topik dia lah, nanti awak akan lihat. Okay, so tu dari segi topik. Dari segi penilaian dia, okay, dari segi penilaian dia, okay, so awak akan ada quiz, tutorial, test dan juga projek. Quiz saya akan buat, mungkin lebih daripada 2 lah. So saya letak kat sini 2 lah, maksudnya mungkin ada 2, minimum 2, tapi mungkin saya akan buat lebih daripada 2 lah. Tapi total dia adalah 5%. Quiz ni senang. Sometimes saya akan buat yang officialnya 2, tapi sometimes saya akan buat pop quiz. Kalau saya lihat awak semua tak respon ke, saya buatlah pop quiz kan. Kalau tak faham ke kan. So saya akan buat pop quiz. So pop quiz tu bila-bila. Tapi quiz yang official dekat sini ada 2. Yang pop quiz tu pun dia akan diambil kira markah dia lah sebanyak 5% lah total untuk quiz 5%. Tutorial pun juga akan diambil kira sebagai tugasan individu. Okay, ini juga 5%. Kemudian awak akan ada test. Test saya buat sekali je. Sebab iaitu mungkin dalam minggu ke-8 macam tu. Minggu ke-8 atau minggu ke-7 lah. Saya akan maklumkan awal lah. Tapi mostly on minggu ke-7 ke atas lah. Sebab saya akan cover untuk test ni chapter 1 sampai chapter 4. Kemudian awak akan ada projek. Projek ni secara berkumpulan. Make sure lepas ni awak terus form group. Form group mestilah dalam section yang sama. Section yang sama 3 atau 4 orang. Tak boleh lebih lah. Dalam section yang sama. So soalan akan diberi dalam minggu ke-3 dan awak perlu siapkan dan hantar untuk tujuan presentation mungkin minggu ke-10 ataupun within lah 10 hingga ke-12 tu lah, between that week, minggu ke-10, 11 ataupun 12. Sebab saya tak nak buat lewat sangat sebab saya faham awak ada subjek lain yang mungkin ada, yang akan ada tugasan. Akan ada awak nak kena siapkan projek diploma lagi kan. So kalau kita buat lewat sangat nanti awak tak fokus mana satu awak nak hantar. Okay. So within that week. So minggu depan 3 minggu lagi insyaAllah saya akan bagi soalan untuk projek. Okay. So total ni untuk assessment ni, continuous assessment ni 50%. Okay, dan kita akan ada final exam. Final exam 50% lah from total of mark tadi. Okay. Puan, saya ada soalan lah puan. Ya. Yang final exam tu dia fizikal lah puan. Final exam buat masa ini dimaklumkan masih online lagi lah, tapi tak tahulah nanti akan datang sebab tak dapat lagi yang finalize. Setakat ni masih lagi online lah, saya dengar lah, tapi tak tahu nanti sebab biasalah bila dah endemik nanti mungkin kes pun dah tak banyak, mungkin face to face, tapi saya pun tak dapat kepastian lagi. Boleh? Oh, faham. Okay. Tapi yang kalau macam projek tu kan dia tulis untuk online satu, maksudnya satu kali buat je lah kan. Mana online tu yang atas ni tulis satu projek ni. Tu. Maksudnya dia satu je sekali kan. Ya, sekali. Tapi kalau yang final exam tu dia buat 3, so 3 kali jawab final ke puan? Taklah, ini 3 jam. Ni 3 jam, ni time.
Face to face ni Oh, maksudnya masa dia. student learning time kat sini. Maksudnya kalau yang ini awak nak buat ni, awak masukkan 1 jam lah, lebih kurang lah dua quiz ni lebih kurang 1 jam lah untuk awak concentrate. Lebih ini calculation, just calculation sahaja. Tapi yang kat sini macam saya cakap lah tadi, quiz akan ada 2. So untuk 2 quiz lebih kurang 1 jam lah awak study untuk quiz. Test pun lebih kurang ada 1 test kan, awak study lebih kurang 1 jam. Sama juga projek. Ini just untuk calculation saja. Alright, Puan. Faham. Masa-masa student. Okay, boleh tak apa. Okay, so itu saja. Itu untuk awak punya assessment lah. Okay, then saya tak ada apa. Okay, ini antara buku-buku yang boleh reference, yang boleh buat reference lah dekat library. Semua buku dekat library. Cuma saya tak pastilah library dekat apa ni, dekat apa shared facilities tu ada ke tak. Boleh carilah. Yang ini calling number ni daripada library lah. Tapi kalau awak nak pinjam untuk awak punya apa ni tambahan ilmu, awak boleh pinjam je, nanti kan dia boleh bawakan ke library sini. Maksudnya kalau pinjam dekat dekat main campus, awak boleh pinjam dan dia akan remotekan buku tu ataupun dia akan transferkan buku tu ke UTH Pago. Boleh try lah kalau nak try kan, sekali kan, mana tahu kan nak pergi UTH Impact Raja jauh pula kan. So try lah just pinjam untuk tambahan ilmu. Sebab pengurusan projek ni luas tau. Awak jangan kata Puan saya jumpa ni. Sebab dia pengurusan projek ni luas. Semua bidang guna ada pengurusan projek. So sometimes ada yang saya tak cater kan. So bila dengan pembacaan ni awak dapat ilmu baru dan dia tak ada masalah pun kalau awak nak tambah dalam awak punya exam, awak punya soalan exam, let's say ada soalan. Sebab pengurusan projek ni open, dia lebih kepada dia open, dia wide kan, so boleh baca banyak buku Okay, so itu saja ni untuk ni Sekejap. Ini untuk apa RPP, kelas ada lagi, jangan pula awak berhenti. Sekejap saya stop sharing. Okay. Okay, boleh Okay, so ada soalan tak sebelum saya kena buat kelas hari ni sebab hari Rabu ni awak dah cuti kan. So saya kena buat kelas hari ni sikit lah dalam setengah jam lagi untuk kita habiskan pukul 11. Awak ada kelas ke lepas ni? Tak ada dah Puan, tak ada dah. Kosong. Tak ada. Oh, awak tak ada kelas hari ni? Tak ada dah. Hari ada satu kelas saya je ke? Ada Pagi tadi ada kelas 8 tadi. Pukul 8. Lepas tu pukul 8, lepas tu kelas saya. 10-11 kelas saya. Ya. Maksudnya lepas ni dah tak ada kelas lah, free lah 7. Oh, kalau macam tu kan. Kalau sebab kelas section group B lepas ni pukul 11 sampai pukul 1. Good lah saya nak buat test ke, saya nak buat apa, boleh saya ambil awak punya masa selepas kelas saya ni. Okay, tak apa. Tu nanti kita bincang lain Okay, so kita akan lihat. Okay, sebelum saya lupa. Okay, apa ni nama dia? Saya akan beri, saya ada modul tapi actually modul tu tak siap sepenuhnya lagi lah. So saya akan awak kena beli modul tu tapi tak mahal, jangan risau. Tak sampai RM5 pun. Paling mahal pun RM5. Saya akan beri, saya akan cetak dan saya akan letak dekat mungkin dalam minggu ni tak sempat kot saya nak pergi cetak. Okey, so macam minggu depan, okey saya akan bawa ke office, so kena ambil lah. So harganya saya akan bagi tahulah berapa. Sebab actually dia belum finalize lagi sebagai official module, so saya akan cetak sendirilah untuk kegunaan pada semester ini. So nanti saya akan beri mungkin harga dalam tak sampai RM5 kot, paling mahal pun RM5 lah. Nanti saya akan maklumkan lah bila saya dah ready. So nanti awak just bank in je lah kat saya harga modul tu. So hari ni kita sebab tak ada modul, so kita akan lihat dalam slide lah. Slide sebab dah ada modul, slide saya tak bekalkan lah. So awak boleh tengok dalam modul. So lebih kurang je, cuma mungkin kalau dalam slide tu ada penambahan sedikit, awak kena rajin sikit lah ambil notes dalam ketika kelas. Okay? Boleh Boleh tak? Boleh Puan. RM5 boleh kan?
Ya, boleh Puan. Okey. Boleh. Boleh. Kurang sikit please Puan. Kurang sikit. Kurang sikit. RM5 je. Awak boleh top up RM10. Sebulan internet berapa katnya awak tu? RM5 je. Okey, sekejap. Saya nak share kelas hari ni sekejap. Okey, nampak tak? Nampak Puan? Okey. So kita Nampak. saya akan pergi kepada chapter 1, project management konsep. Okey. Okey, bilik saya dekat kalau siapa nak pergi bilik saya, nak pergi office saya, bilik saya dekat apa ni nama dia? Awak tahu bilik Puan Madiha tak? Area di situ lah bilik Puan Madiha, bilik Dr. Azim, dekat-dekat area situlah, dekat lorong tu. Saya punya bilik kat situ. Saya tak ingatlah di blok apa. Tapi dia dekat itulah, dekat bilik dekat area Tuan Haji Jahaya, tapi saya ada wing ke kanan tu. Yalah, kalau daripada bilik Haji Jahaya ke kiri lah, wing ke kiri terus nak ke kantin. Bilik saya ke area situ. So siapa nak melawat bilik saya bolehlah datang. Okay, so kita pergi yang pertama. Apa dia projek? Saya tak nampak saya nama awak sebenarnya. So tak boleh nak calling awak. Projek ni adalah satu kerja. Okay, bagus. Apa tu? Siapa Hanik Syah. Syah, oh. Okay, siapa Syarul? Oh, okay. Okay, satu kerja. Lain? Ada idea lain tak? Apa dia projek ni? Yang lain mana? Tidur ke? Apa dia projek? Projek ni juga adalah satu wawancara. Wawancara apa TV? Wawancara TV tu. I have a project. Okay, so apa tu projek tu? Apa kita nak kata dia projek ni sebenarnya? Serta projek ni merupakan rencana. Okey, rencana. Okey, banyaklah awak. Awak nak buat karangan. Okey, apa dia projek? So kalau kita tengok projek sebenarnya banyak-banyaklah kalau kita kata okey. So kalau kita rasa kita kata kita nak buat sesuatu tu dia jadi satu projek. Macam awak lah, awak buat projek diploma. Projek kan? So bila awak buat tu? Bila awak buat projek diploma tu? Start daripada FYP 1, betul? Betul Puan. Minggu pertama tu awak dah, bukan minggu pertama. Okeylah, minggu pertama tu dah kena jumpa supervisor projek. Tu projek lah tu kan. So lepas tu awak kena hantar bila? Kena siapkan bila ni? Kena siapkan. Dia nak kena siapkan projek hujung sem semester 2. Maksudnya semester 2 tu kena semester 2 pula. The following semester tu FYP 2 kena hantar. Betul tak? Okey. So maksud dia apa yang awak nampak kat sini? Dia ada apa dengan apa? Dia ada dua perkara kat sini. Dia adalah satu kerja dan perancangan. Betul lah tu. Pandai. Siapa yang cakap tu ada mula dan akhir? Ilman. Okey, bagus Ilman. Dia ada mula dan akhir. Dia ada tarikh. So dia ada tarikh sebenarnya. So kita kata kat sini a temporary endeavor that has a specific and unique goal and usually a budget. Ini definisi daripada project management institution. Dia kata temporary dan ada goal, ada specific. Dia specific dan ada goal tu maksudnya something yang awak nak capai lah kan. Awak nak buat projek diploma. Dia temporary maksudnya dah siap dah. Itu je maksud dia temporary. So bila temporary tu dia ada masa mula dan masa tamat. Maksudnya dia ada certain time lah. Awak bukannya sepanjang 4 semester, 5 semester ni awak buat projek, tak. Satu tempoh maksudnya 2 semester tu kena siap. Dan dia ada goal dia. Macam depends lah pada projek awak buat apa. Ada yang buat tentang jalan raya, ada yang buat tentang panel board, ada buat tentang green building, ada pasal lighting. So itu adalah projek lah, apa yang awak nak, ada goal dia lah, something awak nak capai. Kemudian dia perlulah, biasanya dia melibatkan bajet. Tak kira lah bajet tu besar ataupun sikit, maksudnya melibatkan kepada keuangan. Ini adalah definisi daripada project management institution. So kita lihat
kriteria dia. Daripada tadi awak kata ada masa, satu kerja kan. Okey, so perkara yang pertama dia mestilah dia adalah temporary. Maksudnya dia ada masa mula dan masa tamat. Ini kriteria yang pertama. So kalau saya kata kriteria, so ada banyak kriteria yang awak kena terangkan apa dia yang kita kata ia adalah sebagai satu projek. Yang pertama, masa, maksudnya dia ada masa, dia adalah temporary dalam tempoh sesuatu. Masa mula dan masa tamat. Yang keduanya dia adalah unik. Unik ni maksud dia tak semua orang sama. Maksudnya setiap projek tu even though dia sama bentuk dia, dia sama dia punya size, tapi sebenarnya dia akan ada berbeza daripada segi lain. Dia unik. Setiap satu projek tu unik. Contoh kalau rumah, kalau lihat kat sini rumah lah yang saya tunjuk kat sini kan. Sama tak bentuk rumah tu, design dia? In term of rumah. Lain Puan, lain. Rumah lah, jangan tengok lain, tengok rumah saja. Sama. Ya, rumah tu lah, lain lah tu. Rumah tu sama, betul tak? Betul. Macam sekolah lah kalau awak tengok kan, kalau sekolah betul, JKR kan sama, sekolah rendah, kalau sekolah menengah dulu lebih kurang je bentuk sekolah menengah kan. Okey, tapi disebabkan lokasi dia berbeza, mungkin dari segi condition dia, maksud tanah, jenis tanah kan. So dia akan jadi unik sebab jenis tanah dia berbeza. Contoh yang rumah yang sebelah sini ni, tanah dia dekat tanah yang keras. So dia tak perlu ada piling yang banyak. Maksudnya jenis piling dia mungkin dia guna jenis rough foundation sahaja, dia tak guna piling. Okey, rumah yang ni pula, yang kedua ni pula, yang second ni, nampak tak saya tunjuk? Yang second ni lah. Okey, mungkin dekat kawasan yang berair ataupun kawasan yang tanah dia jenis tanah lembut. So kena ada piling, kena perlu buat dia punya jenis foundation dia berbeza kan. Okey, so kat sini nampak aja sama kan, tetapi dia ada sifat yang unik. Mungkin dari segi jenis tanah kat sini, mungkin jenis owner dia, dia berbeza. Even though dia punya projek yang sama, design yang sama. Contoh kalau awak tengok MACD kan sama je kan dia punya design kedai dia kan. Tapi sebenarnya dari segi kedudukan lokasi dia, jenis tanah yang digunakan, owner dia berbeza. Itu menyebabkan dia unik. Itu kriteria yang kedua lah, unik. Yang ketiganya adalah heterogeneous. Heterogeneous ni, projek ni, heterogeneous ni maksud dia kalau ikut Kamus Dewan dia kata pelbagai. Maksudnya dia pelbagai. Projek ni boleh macam-macam, bukannya construction sahaja. Dia boleh juga awak kata awak buat projek diploma. Projek diploma pun projek juga. Buat majlis hari jadi, projek awak nak buat majlis hari jadi, ia juga dikategorikan sebagai projek as long as dia ada masa mula dan masa tamat. Dia ada bajet. Okey, itu nama dia kita katakan sebagai heterogeneous. Dia pelbagai, apa-apa pun boleh projek ni sebenarnya. Yang keempatnya adalah mesti ada objektif. Awak buat tu untuk apa? Projek yang dijalankan tu untuk apa? Suka-suka tak ada objektif tak boleh lah. So dia ada objektif dia lah. Okey, contohnya awak kata buat awak kena sediakan kena buat majlis perpisahan pelajar diploma. Okey, majlis tu actually adalah projek awak. So awak kena cari bila nak kena mula form group form organisasi. Kemudian awak nak kena cari bajet minta sponsor pihak A, pihak B, ahli politik A, ahli politik B kan. So sebab awak nak capai objektif dia, nak buat majlis perpisahan pelajar diploma berapa hari bulan, contohnya pada bulan 5, contoh macam tu kan. So objektif dia siapkan untuk menyediakan ataupun merealisasikan majlis perpisahan tu adalah satu objektif. Projek dia itulah apa nama projek awak tadi tu. So dia kena ada objektif, apa-apa pun ada objektif. Contoh kalau nak bina tunnel okey, kena siapkan dalam berapa tarikh dia, tempoh dia bila, kos dia berapa, tu semua objektif lah. Objektif kena ada satu spark yang menyebabkan okey kita kena capai, kena siapkan projek ni. Okey, dia perlukan resource. Resource ni maksudnya kena ada staff, kena ada organisasi lah, kena ada person yang in charge, person yang buat kerja-kerja projek tersebut, buat planning, mungkin buat budgeting. Itu semua adalah perlu kepada resource, perlu kepada people lah, lebih kepada perlu kepada
penglibatan penglibatan orang. Resource ni juga kepada, resource ni adalah sumber manusia, jentera, bahan binaan tu semua adalah resource. Kalau construction kita kata bahan binaan lah. So kalau kata awak nak buat majlis, awak kena cari resource dia lah. Apa resource dia? Awak kena cari bahan nak siap backdrop, nak kena cari ahli jawatan kuasa, tu semua adalah resource. Itu perlu ada dalam projek. Seterusnya adalah kena ada sponsor. Sponsor ni means pada maksudnya cost lah, perlu pada keuangan. Perlu kepada keuangan untuk capai tadi tu projek tadi. Kalau kita lihat balik semula tadi, definisi daripada PMI tadi dia kata melibatkan bajet. Dan seterusnya dia akan melibatkan uncertainty, iaitu risk. Dia akan ada risk lah. Risk dari segi ekonomi, maksudnya duit, mungkin budgeting dia, mungkin tiba-tiba bajet di-cut. Tu antara risiko lah. Weather, kalau dalam construction, weather juga boleh menyebabkan, boleh menjadi satu risiko lah. Dalam menguruskan projek. Ini semua adalah kriteria, kriteria dalam projek. Dia temporary, dia unik, dia heterogeneous, dia ada objektif, dia perlu kepada sumber, perlu ada keuangan ataupun sponsor, dan dia akan melibatkan uncertainty ataupun risiko. Okay. So biasanya kita akan lihat projek dengan operation. So dia macam okey, awak kata okey ini pun projek juga. Sebenarnya projek dengan operation ni berbeza. Kalau projek item tu dia ada tau kat situ. Maksudnya awak nampak benda tu. Maksudnya bila awak buat awak nampak, dan dia dah siap dah lah, tak adalah dia nak akan repeat tak. Ni projek. Kalau operation, ni operation. Gambar yang kedua ni adalah operation. Maksudnya dibuat tu dia repetition. Maksudnya dia sentiasa buat. Kalau buat iPhone tu, lepas iPhone tu ada iPhone 13, besok ada 15, tak tahulah berapa lagi kan. Kalau kereta pun sama juga, dia akan sentiasa upgrade. Okay. So kita lihat, kalau projek kita kata dia temporary, ada masa mula, masa tamat, dah siap, dah. Dia tak adalah dia nak buat lagi sekolah, extend, kalau buat extension tu dah jadi projek baru, kan. So dia temporary, dah siap dah ikut dalam lukisan, okey dah siap dah, final account dah tutup. Tu satu, siap. Okey, dia unik kalau projek tadi saya kata. Dan dia juga dia close after attaining the objective. Objective dah capai, okey settle, dah siap. Itu adalah projek. Kalau operation, dia ongoing. Maksudnya dia sentiasa berlaku, dia proses yang repetitious. Dan dia more on repetitive, dan dia untuk business lah, more on kepada business. Maksudnya contoh kalau kilang tu operation, kilang, kalau pembinaan kilang projek, tapi dia punya operation tu, dia punya output kilang tadi tu dia jadi operation lah. Okay. So tadi kita dah tahu dah apa dia projek. So kita nak capai projek tadi tu, kalau awak lihat tadi projek tadi dia ada goal yang nak dicapai, dia ada objektif yang nak dicapai. Kemudian dia melibatkan sumber kan, dia melibatkan manusia, bahan, binaan. So dia bukan satu je lah, dia bukan stand alone lah. Maksudnya dia kena ada faktor-faktor lain, bahan, staff, pekerja, logi kan. Tu semua adalah yang terkandung dalam project management, dalam projek. So projek itu perlu diuruskan. So apa dia project management? Okay, yang tadi first definition tadi saya kata, daripada PMI tadi dia kata tadi adalah definition untuk projek. Okay, yang ini definition untuk project management. Dalam institusi yang sama, PMI, Project Management Institution, dia kata the application of knowledge, skill, tools and technique to project activity to meet project requirement. Okay, tadi kriteria yang setuju tadi ada banyak kan? Okay, so kena diuruskan. Nak uruskan tadi kena nak apply kan nak menguruskan projek tadi kena ada knowledge, kena ada skill, kena ada tools. Maksudnya kena ada tool dan teknik lah. Maksudnya kena ada cara lah. Ya, kita nak uruskan perkara-perkara tadi. Cost-nya, staffing-nya, resource tadi tu. Semua tu perlu diuruskan untuk meet project requirement.
apa yang projek nak. Sebab tadi saya kata projek dia ada objektif, betul tak? So dia kena meet. So macam mana nak meet dia tu? So kat sini nanti awak akan diterangkan apa knowledge yang kena ada, skill yang kena ada, tools dan juga teknik yang akan digunakan dalam pengurusan projek. Okey, ini satu lagi daripada researcher Oberlander, nama researcher tu. Okey, dia kata kat sini the art and science of coordinating people, equipment, material, money and schedule. Okay, maksudnya kat sini ni dia kata coordinate. Coordinate tadi nak coordinate kena ada knowledge. People, equipment, material, money ni semua adalah resource yang perlu dikoordinatkan, yang perlu ada dalam projek. Dan tu complete. Ni semua kena coordinate ni, people, equipment, material, money, schedule ni to complete a specified project on time. Kena on time dengan cost. Okay, so kalau lihat kat sini dia time, dia cost. Lepas tu kat sini to meet project requirement. Okay, itu adalah perkara-perkara penting dalam pengurusan projek lah. Yang mana dia menjadi, sebab tu dalam definisi pun dia stresskan perkataan tersebut ataupun term tersebut. So, kita lihat kat sini dari segi prinsipalnya, tadi daripada definisi yang awak nampak tadi tu yang saya jelaskan tadi. Okey, setiap projek mestilah ada skop. Skop ni objektif lah apa yang dicapai dari segi functional dia, kualiti dia, performance dia, kena ada skop yang perlu dicapai. Dia akan ada cost, iaitu budget dia, berapa cost dia dan juga dia ada time. Okey, ini adalah prinsipal pengurusan projek. Dan ini juga adalah objektif pengurusan projek ataupun objektif of project management. 3 perkara ni. So dalam project management awak kena tahu 3 perkara ni, awak kena well versed dengan 3 perkara ni, iaitu cost, quality dan masa. Ini adalah quality lah, skopnya mohon kepada quality. Cost, quality, masa. Ataupun cost, scope, time pun sama juga, perkara yang sama. Kalau kita kata kita pergi yang pertama lah, apa dia quality ataupun scope. Quality kat sini maksud dia apa yang perlu dicapai. Maksudnya objektif dia apa? Dia nak capai dari segi quality. Okey, contohnya lah kalau awak nak buat sebuah rumah, contohlah saya bagi sebuah rumah lah, saya pergi besar-besar kan tak nampak pula. Kita katalah awak kan 10 tahun lagi awak nak ada rumah. Awak nak bina sebuah rumah. So apa kualiti rumah yang awak nak? Awak kena bagi tahulah. Awak kena catat, awak kena tuliskan atau awak kena bagi tahu. Okey, awak nak kualiti rumah, okey awak nak buat rumah, okey kualiti dia menggunakan, okey let's say lah awak kata awak nak guna steel. Okey, ataupun awak kata nak guna kaedah sekarang ni ramai orang guna cabin buat rumah kan. Okey, awak nak guna konsep macam tu. So kena bagi tahulah dia punya skop dia ataupun kualiti dia macam mana. Okey, besar dia berapa, nak berapa bilik. Okey, kena nyatakan, perlu diberitahu apa yang awak expectation daripada pihak awak lah. So nanti orang yang nak membina rumah tadi tu, dia akan tahulah apa yang awak nak. Tu dari segi kualiti ataupun skop yang hendak dijalankan. Okey, yang keduanya adalah dari segi cost. Berapa cost? Cost kat sini adalah cost keseluruhan projek yang hendak dijalankan, berapa ataupun cost yang diperuntukkan untuk projek tersebut. Let's say lah awak nak buat rumah, nilai rumah awak contoh 1 juta. Okey, tu bajet awak 1 juta. 1 juta untuk pengurusan projek. So kena meet lah tadi cost tadi dengan kualiti tadi. Dan time. Time tu bila awak nak. Contohnya awak kata okey saya nak bina rumah ni dalam tempoh 3 bulan. Okey 3 bulan nak siap ni sebab okey 3 bulan nak raya tak sempat kan, istilah raya haji contohnya, awak kata raya haji nak masuk rumah baru. Okey, so adalah time dia. So bila time ni kena ada pengurus projek tadi yang menguruskan tadi, dia kena make sure lah dalam masa tempoh 3 bulan. Okey, rumah tadi boleh disiapkan dengan kos 1 juta dengan kualiti yang dikendaki. Contohnya nak rumah 3 tingkat, ada 6 bilik, ada swimming pool. Okey, itu semua skop. Ini paling mudah lah saya nak bagi awak nampak apa yang dimasukkan dengan prinsip pengurusan projek ni tadi. So ketiga-tiga ni perlu meet. Maksudnya perlu dicapai lah. Ni semua ni objektif ni perlu dicapai dalam pengurusan projek. Skop, masa dan cost ataupun skop, kualiti, cost, kualiti dan masa pun boleh juga.
Sebab ada certain buku dia guna quality, ada certain buku guna scope. Sama je. Quality boleh, cost quality masa pun boleh juga. So ketiga-tiga ni dia kena saling kena saling berkait. So katalah masa, contohnya lah masa pembinaan ni sepatutnya 3 bulan. Tapi dia drag sampai 6 bulan. Okay. So tu masa, apa kesan dia kepada kos? Apa kesan dia kepada kos? Meningkat. Okey, kos secara tak langsung kos akan meningkat. Kena bayar gaji lebih kepada engineer, kepada pekerja. So kos akan meningkat. So bila kos dah meningkat, okey ni masa dah time kan. Masanya dah drag kan. Masa pembinaan tu dah drag. So mungkin yang buat kerja ni sebab asyik kena torture je kan, kena marah je dengan owner ni, cakap okay, siap bila rumah saya nak siap ni. So mungkin kerja tadi tu dia dah tak berkualiti kan, maksudnya okey janji siap. So kat sini juga akan beri kesan kepada kualiti. So bila kesan kepada kualiti sebenarnya nanti akan menyebabkan nak kena buat pembaikan semula sebab tadi kualiti rumah saya tak berkualiti kan, so nak kena perbaiki. So kos kat situ juga akan meningkat. So that's why 3 perkara ni, kos, kualiti dan juga masa ni, dia perlu kawal, perlu dirancang dengan baik. Perlu ada kawalan kat sini, kena ada monitoring. So ni 3 perkara ni, kata dia yang jumpa dalam definisi objektif, to meet requirement. Inilah benda yang perlu dicapai ni tadi, kos, kualiti dan juga masa. Okay. So, bila nak capai tadi, perkara tadi tu, yang cost, quality dan masa objektif tadi, perlu ada disiplin. Dari konsep dia kena ada disiplin dalam planning, organizing dan juga managing resources. Managing resource adalah duit, pekerja, bahan. Orang ingat senang nak make sure, kalau archery tu nak make sure dia tepat dekat tengah-tengah tu kan. Okay. So, kena ada disiplin. Disiplin dari segi planning. Sebab tadi saya kata planning ni dia adalah perkara penting dalam pengurusan projek. Dia lebih, kalau kita kata pemberat dia, planning ni paling berat lah, dalam 80%, more than 50% compared to other item lah. Planning paling penting. Terus bila dah planning, perlu kepada organizing dan juga manage. Kena tahu nak manage macam mana. Dah organize, kenalah manage kan. Okay, this was to bring about the successful completion of specific project goal and objective. Ni goal and objective tu yang saya kata tadi, perlu dicapai tadi lah. 3 perkara, 3 objektif tadi perlu dicapai. Objektif dia kos, masa dan juga quality. Okay. So dari segi proses pengurusan projek tadi kalau kita kata kat sini disiplin planning, organizing and managing. Okey, dari segi proses dia pula, dia ada 4 proses utama dalam pengurusan projek, iaitu dia kena ada planning. Yang pertama, perancangan. Perlu ada perancangan. Yang keduanya perlu ada organizing. Susun. Planning ni merancang, organize menyusun. Seterusnya kena ada activity directing, arahan, dan juga kena ada controlling. Ni 4 perkara. Okey, ada buku dia ada 5. Kalau lihat ada 4, ada 5, satu lagi staffing. Okey, tapi actually dia sebenarnya dia lebih kurang sama. Maksudnya dia saling lengkap lah. So kalau tapi saya biasanya saya akan guna 4 ni sajalah. Planning, kita dah perancangan, kita kena organize, kemudian kena ada directing dan juga controlling. Ini 4 perkara yang perlu, ataupun 4 proses yang mana dia membantu ataupun membantu pihak pengurus projek lah, ataupun mereka yang terlibat dalam pengurusan untuk mencapai matlamat pihak matlamat ataupun objektif yang telah ditetapkan. Okay, so yang pertama planning. Okay, so yang ini saya tinggalkan untuk awak cari apa maksud planning, organizing, directing and controlling. So minta awak study sikit lah, apa dia planning, apa dia organizing dan juga directing serta controlling. Boleh 4 perkara ni? Minggu depan kelas saya tanya. Boleh? Sikit je ni cari Okay, masa pun dah mencemburui kita. Okay, so sebelum yang ni saya rasa ni last slide sebelum sebab lepas ni kita akan masuk life cycle kan. So
Okey, yang ini adalah stages in project management. Nak capai tadi tu tadi ada 5 kan? Sorry 4. Okey, so dia sebenarnya nak buat planning dia kena tengok sini. Dia kena ada 5 perkara ni, 5 stages dalam project management. 1 initiation, kedua planning, ketiga execution, control and closure ataupun penutup. 5 stages dalam project management. Yang pertama initiation. Maksudnya ni kalau awak nak manage project, dia kena ada 5 step ni. 5 step ni. Tak kisahlah projek apa pun. Projek diploma pun awak kena guna ni. Projek nak buat apa tadi saya kata? Majlis perpisahan. Pelajar diploma. DAA. Okey. Pun buat kena ada 5 stages ni. Nak buat projek pun kena guna 5 stages ni. Nanti saya akan implement macam mana awak nak jumpa, macam mana 5 perkara ni digunakan dalam construction projek. Okey, pertama kena ada initiation. Initiation adalah permulaan. Maksud tu kalau kat sini awak nampak projek charter, maksudnya projek bermula. Initiation. Initiate ni maksudnya niat. Kalau pengurusan projek, kontrak dan taksiran, phase pertama adalah niat. Betul tak? Elemen pertama dalam kontrak adalah niat. Kena ada niat untuk berkontrak. So yang pertama dalam project management adalah initiation. Initiate projek bermula. So dalam projek bermula ni maksudnya pihak klien lah biasanya dia akan saya nak mendirikan sebuah ataupun saya nak adakan sebuah rumah. Saya ataupun kalau Kementerian Kesihatan, pihak kementerian akan membina sebuah hospital di Pagoh. Tu dah initiation lah tu. Maksudnya dia dah ada initiate, dah ada step pertama untuk projek. So bila dah ada initiation, so dalam proses initiation ni tadi, dia akan adalah dia punya macam kat mana tempat nak bina, siapa pihak-pihak yang akan dilantik, kos dia dah ada. So kalau macam projek kerajaan dia dah adalah dia punya budgeting, dah ada initiation, maksudnya dah ada bajet. Kalau awak lihat kalau setiap tahun kan, kalau sebelum bertukar tahun, maksudnya contohnya kalau tahun 2022 ni, tahun lepas dah ada dah belanjawan tahun 2022 dia dah ada punya bajet-bajet dia untuk contohnya untuk sektor kesihatan disediakan 300 bilion untuk kesihatan. So dalam tu dia dah ada lah untuk pembinaan hospital apa-apa semua dia dah ada dah kat situ. So kat sini Kementerian Kesihatan contoh tadi saya bagi tahu dia nak kata nak bina hospital. So tu peringkat awal initiation. So dia adalah bajet dia berapa, kena mohon dan sebagainya. Sebab setiap projek dia kena ada cost, dia melibatkan sponsor. Dah ada dah initiation. Yang step yang kedua adalah planning. Dia kena rancang. Planning ni apa aktiviti-aktiviti dia yang nak dijalankan. Nak plan dari segi macam mana skop dia, apa kalau hospital ni banyak jenis, ada hospital pakar, hospital biasa, hospital daerah, hospital negeri kan. So dia ada banyak kategori hospital. So kena beritahu hospital jenis macam mana, berapa kapasiti dia, aktiviti dia, main objektif yang nak dicapai dalam untuk pembinaan hospital tersebut. Kemudian dia akan breakdown structure ni maksud dia kita akan kita akan senaraikan apa kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Kalau untuk projek yang besar dia akan bagi tahulah mungkin ada bahagian-bahagian, contohnya blok A, blok B, blok C kan. Kalau kita pergi satu blok tu saja kita breakkan aktiviti dalam pembinaan. Itu dari segi perancangan. Perancangan ni banyak jenis lah, tak penting kita akan lihat. Kemudian daripada planning tadi tu kita akan buat Gantt chart ataupun chart kena ada scheduling, kita schedulekan dia ataupun kita jadualkan dia untuk kita execute projek tadi tu, untuk kita untuk projek tersebut dilaksanakan. Ni perancangan. Tak kisahlah kalau awak kata tadi nak buat majlis perpisahan, initiation dah ada, planning awak kena plan lah siapa yang terlibat, kos dia berapa, buatlah Gantt chart untuk projek untuk projek majlis hari perpisahan tadi. So ada planning dah ada punya planning. So execution ni maksudnya nak pengeluaran macam mana nak di executekan dia, maksudnya macam mana nak dicapaikan, nak dideliverykannya, nak dicapai tu macam mana execution. Maksudnya kena ada forecasting, kena buat lepas ni nak buat aktiviti apa. Berapa kos yang akan digunakan pada minggu hadapan, berapa kos yang nak digunakan pada bulan hadapan.
Maksudnya macam mana projek tersebut dikeluarkan ataupun dijalankan. So kat sini akan ada monitoring. Kena ada monitoring lah dengan tracking, nak tahu progress. Monitoring tu nak tahu progress, nak pastikan semua perancangan yang buat dekat dalam step yang kedua ni tadi dicapai. Kena ada sentiasa monitor projek. Okey, kemudian juga controlling kat sini nombor 4 ni waktu projek berjalan. 3 dengan 4 ni dia selari lah execute cara dia. Kemudian control, nak control semua activity, make sure nak capai objektif projek tadi tu. Dari segi aktiviti, goal dan juga budget. Last sekali dah siap, dah control, dah mengikut semua link, dan last sekali adalah step yang seterusnya adalah closure ataupun penyiapan lah. Penyiapan ni lebih kepada project analysis, project report, nak tengok whether final account adakah cost tadi tu burst ataupun cost tadi tu mengikut yang telah ditetapkan. Seterusnya dan nak tengok dari segi objektif capai ke tidak, itu semua akan buat pada peringkat closure ataupun penyiapan lah. So kalau projek-projek yang contoh projek-projek mega, contoh kalau macam KLIA kan yang melibatkan services, so dekat closure ni biasanya dia akan ada training. Maksudnya okey macam mana kaedah menggunakan, contoh kalau projek bangunan yang ada sistem-sistem tertentu. Okey contoh macam kalau airport lah biasanya kan dia ada untuk baggage punya train sistem untuk orang ramai masuk dalam checking tu kan. Okey, itu kena ada training lah yang melibatkan sistem-sistem tertentu. Tapi kalau setakat pembinaan sekolah ke apa tu tak adalah, dia just buat budget, buat analisis cukup ke tidak, capai objektif ataupun tidak. So just final account dengan project report sahaja. Okey, ini adalah 5 stages dalam 5 stages dalam pengurusan projek. Okey. Okay, kita pergi sikit lah ni challenges sebelum saya tutup ni last slide dia lah. Okay, challenges dalam project management adalah nak achieve project tadi, nak achieve goal dengan objektif while honoring the established and agree upon project constraint. Dia ada constraint lah kan. Maksudnya sekarang nak kena capai project manager ni sebab yang menguruskan nama dia project management, yang menguruskan orang yang menguruskan projek itu kita panggil project manager. Kalau construction kita panggil construction project manager Okey, so dia adalah konsen-konsen yang kena dicapai walaupun dia dah ada dia punya budget dia kan, tapi sometimes mungkin budget kena cut. Masa tadi tu nak kena capai masa tadi sebab ada ada risiko-risiko, contoh hujan lebat lah sebagainya, tiba-tiba ada kemalangan, so projek tadi terpaksa dihentikan buat sementara. Okey, ini adalah antara challenges lah yang ada yang perlu dihadapi oleh seorang project manager dalam menguruskan projek. Okey, boleh So okey, itu saja untuk hari ini So actually slide ni ada 50 lebih slide. So kita akan pergi next class lah untuk kita selesaikan kelas ni. Okey, ada soalan? Ada soalan? Alhamdulillah Puan, tak ada lagi Puan. Alhamdulillah. Okey. Kalau ada soalan awak boleh tanyalah sebelum saya mengakhiri kelas ni. Okey, attendance semua dah ambil Ada yang tak masuk lagi attendance? Belum Puan. Belum. Masuk lambat dia? Sekejap Awal-awal tak sempat. Tak sempat sekejap, mana saya letak tadi saya punya attendance. Sekejap Okey, sekejap. Alamak, dah hilang dah pula. Tak apalah, tak ramai kan tadi yang tak ni. Nanti saya akan ni balik saya ni. Sebab alamak, saya nak kena buka balik. Tak apalah. Okey, tak apa, saya check balik. Okey, so kalau tak ada apa, yang saya rasa dalam 8 orang kot tadi yang tak sempat ambil attendance, betul kan? Tak banyak tadi. Okey, nanti saya akan bagi tahu dalam grup lah. Okay, saya akan check balik. Okay, so kalau tak ada apa, itu saja untuk hari ni. So kita jumpa next class lah. Boleh
Okey, jangan lupa saya punya modul tu paling mahal pun RM5. Nanti minggu depan saya letak dekat office saya, awak boleh ambil lah. Saya akan bagi nombor akaun untuk awak transfer. Tak payah collect-collect lah, kesian dekat kelas rep kalau collect-collect duit ni. Terpaksa nak kena collect duit awak, so awak transfer je kat saya. Boleh Tapi kau nak bagi cash pun boleh. Okey. Boleh buat. Okey, tak ada apa nak tanya? Okey, so kalau tak ada apa, saya akhiri kelas pada hari ini dan kita jumpa minggu depan. Okey, terima kasih. Puan, Ya, saya belum attendance tu. attendance. Belum Okey, siapa yang belum boleh tunggulah. Saya ni buka sekejap. Siapa yang dah boleh left kelas.